warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca tafsir Al-Azhar sampai kita pada ayat berkenaan dengan nusyush, berkenaan dengan ayat meninggalkan tempat tidur dan memukul, pada ayat yang ke-34 dan 35. Baik, kita baca hadisnya. An Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi annahu qala ya Rasulullah, ma haqqa zawjati ahadina alaihi? Qala an tat'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza ikhtasaita wa la tadribil wajha wa la tuqbihu. Daripada Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, bahawa dia pernah bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, apakah hak seorang isteri atas suaminya? Maka Nabi SAW menjawab, jika engkau makan, hendaklah dia pun diberi makan. Nabi kata, hak isteri apa? In tat'imaha, kalau engkau makan, an tat'imaha, engkau bagi dia makan, iza ta'imta, bila kamu makan. Jangan orang lelaki je makan seorang, ya, isteri di rumah tu tak makan, ya, suami duk makan siakap, dia duduk di rumah nganga, tak kena. Dua, wa taqsuha idza tasaita, dan kalau kau membuat pakaian, maka isteri pun diberi pakaian. Sama naik. Tapi sekarang ni yang dapat baju banyak isteri. Tiap minggu, tiap hari Shopee datang, okey, semua baju sampai, pantang tengok beli. Suami ni tak pernah baju. Yang ketiga kata Nabi, wala tadribil wajha, dan janganlah kau pukul di wajahnya. Wala tuqbihu, dan janganlah dikatakan dia buruk, jangan dikatakan dia jelek. Suami tak bagi, kata dekat isteri buruk, bodoh, gemuk, boroi. Jangan duk kata kat isteri, amboi boroinya, jangan. Merajuk sebulan macam tu. Baik, kita sampai di situ hadisnya. Dan tetapi ada lagi perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Tinggal tempat tidur pun tak jalan, lagi dia suka. Bila tak tidur sekali lagi, isteri itu suka.
dia menyampah kat lelaki dia, dia meluat, dia dahaka, dia nusyus, maka Islam kata, Quran kata, maka dipakaikan jalan ketiga. Apa dia jalan ketiga? Fadribuhunna, maka dipukullah mereka itu. Dan memang cara ini tentu sahaja dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul, sudah melawan. Pada satu tahap nasihat tak jalan, ajar tak mau ikut, lari pula daripada rumah, memang tak mau dengan lelaki dia, sentuh pun tak bagi. Dah sampai pada satu tahap dah melawan sangat, maka kata Allah, pukul. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana yang kata tahap derhakanya dan macam mana pukulannya. Jangan tuan-tuan bayangkan pukulan ni Hulk Hogan pukul, Undertaker pula. Saya duduk bayang pula macam mana Hulk Hogan pukul Roddy Piper pula. Baik, ada kaum perempuan yang terpelajar yang mengukur seluruh perempuan dengan dirinya, menyanggah keras adanya kebolehan seperti ini, apatah lagi terhadap kaum ibu yang lemah. Dia agaknya tidak sadar bahawa memang ada perempuan yang memang pukulan sahaja yang dapat memperbaiki kederhakaannya. Memang ada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, malah membuat malu dengan tetangga. Ada jenis tu. Oi, dia menjeritlah satu apartmen tengok. Dia tak ada malu, dia tak ada segan silu. Yang suami ni kaki surau, dia balik dengan penyapu, balik dengan langsung sampai. Tuan-tuan kalau dapat menantu macam ni, meriah. Nah, meriah kita ni. Tiap-tiap minggu anak balik, kadang balut di sana, kadang tutup di sini, kadang belah kanan tutup mata, kadang belah kiri tutup mata. Tu nama dia meriah. Siapa pukul kamu, Din? Siapa lagi, mak leha lah, kata dia. Jenis tu. Jadi ada orang perempuan yang jenis tahap kasar ni tak boleh diajar dengan nasihat. Mulut pandai, dia menjawab 1000 kali. Kasar dia tak boleh dijawab dengan pukul, dengan memisahkan tempat tidur, lagi dia suka. Tapi kadang-kadang kasar yang si perempuan tadi, jahainya si perempuan tadi, dengan pukulan. Tu yang kadang-kadang kita tengok drama tu, bila laki dia tampar ke isteri dia hak jahat tu, kita kata padan, padahal berlakon je pun. Pasal apa? Pasal jahat sangat. Jahatnya perempuan ni, tak tahu nak habaq. Walaupun Nabi tak bagi pukul di muka, Nabi dah kata dah, marah macam mana pun jangan pukul di muka orang perempuan. Itu tempat segala komputer situ, otak lah komputer dia, bergegar otak, sudah bergegar pakai kaki pula. Kena atas mata, buta. Sepak tan telinga, pekak tu. Tampar tumbuk tan hidung, sengit hidung sekarang ni. Sebab tu Nabi tak bagi usik. Bahagian kepala ni jangan usik. Jadi abang-abang jangan ingat bila nak pukul ni, pukul hitam kepala jangan. Pukul hitam muka jangan. Nabi larang. Dan kata dia lagi, dalam kitab-kitab fiqh, para ulama juga memberi petunjuk cara memukul. Pertama, jangan memukul muka. Jangan, Nabi larang. 2, jangan pada bahagiannya yang rosak, dada dia, pinggang dia. Okey. Lagi, serupa juga dengan memukul anak. Pukul tu dengan sebab mendidik, bukan dengan sebab mendera. Pukul tu dengan sebab mengajar, menasihat. Jangan ingat abang tak berani. Tu.
Dia ambil kain, dia libas kat punggung. Punggung besar, bergegar punggung dia. Setengah orang kata ambil kain pukul tan punggung tu, tak pun pukul tan betih dia, tak pun pukul tan tapak kaki. Itu maknanya pukul tang situ ya. Jangan ingat abang tak berani, selama ni abang diam, hang pijak kepala abang. Selama ni hang buat tahana macam-macam, spam bagi sekali, pukul sekali, isteri menjawab tak sakit. Tak apa, tunggu Ustaz. Lepas tu tak tahulah apa jadi, tunggu berita. Baik, sebagai juga keizinan yang diberikan Tuhan kepada suami beristeri sampai 4 dengan syarat berlaku adil. Okey, hujung ayat tu, fa in ta'dilu fawahidah wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak boleh berlaku adil, seorang sudah. Allah tu memang boleh nikah 4, tak apa masalah apa. Padli Maksyah nak nikah 4 nikah. Azman subuh nak nikah 4 nikah. Tapi kata Allah, kalau kamu tak boleh berlaku adil, takut tak boleh adil, seorang sudah. Allah kata memanglah boleh 4, 2, 3. Tapi kalau takut tak boleh adil, seorang sudah. Yang seorang ni pun botak dah kita, yang seorang ni pun tak duduk dah kita ni. Tambah kau nak ambil 2 pula, terus kena serangan jantung. Mai 3 pula lagi lah. Tapi ada hak jenis isteri bagi menikah, dia pula minang. Yang ni saya jumpa satu ustaz ni, isteri nombor 1 dia minang untuk dia. Mula-mula isteri dia angkat air, suami dia ustaz ni kata, inilah isteri ana. Oh, apa khabar ustazah? Baik ustaz, duk tengok dalam TV je ustaz ni. Minumlah ustaz. Mai seorang lagi pula mai hantar kuih. Ustaz ni pun isteri ana juga. Hak seorang hantar air, yang seorang hantar kuih. Lah, ni isteri juga. Alhamdulillah lah. Oh, isteri nombor 1 minang ustaz oi. Oh, bagusnya. Okey, bagusnya dia minang pula. Ni kata dia nak minang hak nombor 3 pula. Astaghfirullahalazim. Kita ni hak seorang pun tak lepas ni. Dia pula boleh pergi cari nombor 2, nombor 3, nombor 4. Pasal apa? Tak tahu pasal apa. Kena tanya isteri dia pasal apa. Ustaz ni baik sangat ke? Nakal sangat ke ustaz ni? Gagah perkasa sangat ke? Hanya dia sajalah yang tahu. Kita ni nak rekomen apa? Gagah pun tidak, apa pun tidak. Hak mana faham? Tak faham sudah ni. Baik, kemudian kata dia lagi, kalau takut tak boleh berlaku adil, seorang sudah. Begitulah dia kata, supaya aman daripada tanggungjawab yang berat. Bila menikah 2 ni berat. Kadang-kadang serentak isteri nak beranak. Hak seorang telefon, hak seorang telefon. Beranak sebelah-sebelah pula, hospital sama. Berat. Anak ramai, 16, 18 anak. Berat. 3 isteri, berbahagi-bahagi anak, naik bah. Dan kata lagi, maka dalam hal keizinan memukul ini, oleh beberapa hadis didapati kesimpulan bahawa memukul itu ialah apabila dah tak dapat tidak, dah tak dapat nak elak dah. Bukannya sak-sak pukul, sak-sak pukul. Macam tadilah menikah 2, 3 tu, pasal apa menikah 2 tak dapat tidak ustaz oi. Isteri nombor 1 saya duduk di Arab Saudi tu, jadi nurse. Dia nak kerja sana 2 tahun kontrak, 2 tahun kontrak. Saya di sini jadi apa? Larat saya duduk seorang-seorang. Tu yang saya menikah juga, alhamdulillah lah. Yang ni dapat apa pula? Sama juga nurse. Sudah. Saya lagi dia pergi Arab Saudi pula lah. Jadi dia kata pasal tak dapat. Pasal apa awak menikah 2?
Allah, isteri saya hak pertama tu Ustaz sakit Ustaz, tak boleh nak beranak. Saya ni nak anak, tapi dia tak boleh beranak pula. Dia operate apa baru ni tahu, tak boleh beranak dah, doktor kata. Tak dapat tidak, terpaksa lah dia pergi menikah. Pasal apa yang awak menikah dua? Pasal saya kaya Ustaz, saya pula mampu. Rugilah kalau seorang je rasa kemampuan saya ni. Jadi kalau boleh saya nak ambil lah hak miskin-miskin ni, yang janda-janda ni, yang anak 10 boleh tumpang kaya saya. Gitu pula. Jadi nak tak nak baru boleh nikah 2-3, bukan saja saya. Pasal apa awak nikah 2 saja? Saja tu yang jadi masalah banyak di kemudian hari tu. Serupalah dengan pukul tadi. Kenapa awak pukul isteri awak? Tak ada jalan lain dah. Saya dah 10 tahun dah sabar. Saya ni dah habis sabar dah Ustaz. Tak larat nak sabar lah, saya bagi seliang. Okey, terus masuk liang lah Ustaz. Itu membunuh, tu bukan pukul balong. Baik, kemudian menurut riwayat, asal mula ayat mengizinkan memukul ini ialah bahawa ada seorang sahabat Nabi SAW yang termasuk salah seorang guru naqib yang mengajar kepada kaum Ansar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amir, berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Az-Zuhair. Suatu ketika Habibah nusyus kepada suaminya si Sa'ad. Lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya. Maka datanglah Habibah mengadu di hadapan Nabi SAW, ditemani oleh bapa dia. Kata ayahnya, menantu aku tu diseketidurinya isterinya anak aku. Kemudian dia tempeleng pula. Apa punya menantu? Yang tu saya tambah lah. Jadi nak tanyalah pada Rasulullah, apa ni suami ni pergi pukul anak saya ni? Maka Nabi kata, biar dia ambil balas. Dia kata kat Habibah, kau tampar balik laki kau. Itu nama dia qisas. Kau tampar balik laki kau. Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas sebagai hukuman. Tetapi ketika bapa dan anak perempuannya telah melangkah pergi nak balik, Rasulullah panggil balik. Rasulullah kata, patah balik, mai sekejap. Ni Jibril datang, kata Nabi. Maka turunlah ayat yang kita baca ni, yang membolehkan memukul. Maka kata Nabi SAW, kemahuan kita lain, kemahuan Allah lain, maka kemahuan Allah lah yang lebih baik. Turun ayat berkenaan dengan memukul isteri tadi. Nabi kata, kemahuan kita lain, kehendak Allah lain, maka kehendak Allah lah yang lebih baik. Ada riwayat lain pula yang bernama Khawlah binti Muhammad bin Salmah. Apabila diperhatikan jalan riwayat itu nyata benar, Rasulullah sendiri secara peribadi tidaklah menyukai memukul isteri. Bahkan disuruhnya isterinya itu membalas. Ini dapat dimaklumi kerana beliau sendiri yang beristeri sampai 9 tidak pernah, walaupun menjentik isterinya pun tak pernah. Tetapi setelah ayat ini turun, baginda taat akan ketentuan Tuhan, sehingga baginda berkata, kehendak kita lain, kehendak Allah lain, kehendak Allah lah yang lebih baik. Menunjukkan bahawa satu-satu waktu memang ada isteri yang makanan dia pukul. Tak percaya tengok dalam drama, jahat gila. Tengok dalam drama, kadang Liza Abdullah jadi jahat, kadang Jasmine Hamid jadi jahat, kadang Normadia jahat lah. Ni cerita berlakon tahun 50-an dulu, yang jahat Siput Sarawak. Jahatnya bini dia. Sebelum Siput Sarawak, Aini Hayati, hak mata sepet.
tu Aini Hayati berlaku dengan Piramli, hujan panas, jahat juga. Sebelum Aini Hayati, Salmah Ibrahim, tu pun jahat juga berlakon. Mari tahun 70-an, hak jahat siapa? Ruqyah Smi'i. Tuan-tuan ingat Ruqyah Smi'i? Hak suara garau, kalau orang mengandung dia gugur, pergi jolok dengan lidi bagi gugur ni. Tu nama dia Ruqyah Smi'i. Jahat ya amat. Mai tu 80-an, mai tahun 70-an, macam-macam lagi hak jahat. Sampai sekarang, walaupun dia sekadar drama, ada orang jenis tu. Ada. Siapa dia? Saya orang Zawi, tahu mengaku tak apa. Jahat ya amat, dengan mak mertua jahat, dengan suami jahat, dengan anak-anak jahat. Tak makan saman dah ni. Maka makanan dia apa? Pukul. Baik. Kemudian, maka orang yang berbudi tinggi, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang budiman, belum tentu tidak akan melakukannya. Orang baik-baik ini dia tak pukul lah. Jenis hak sabar tahap Atramen punya sabar ni, dia tak pukul. Tapi ada manusia yang sabar dia tahap David Banner. Lama tak David tu tahan? Tak lama. Kena seksa sikit jadi hijau. Tu nama dia hak. Ada laki-laki yang jenis tu, tolak sikit jatuh, terus jadi koyak baju. Yang heran seluar tak koyak. Baju ni koyak boleh empat atas lantai, seluar tak koyak pula. Ni yang pelik tu. Tu nama dia jenis hak. Dia jenis tak sabar. Yang tu tuan-tuan, dapat suami macam tu malang nasib kita. Ya, isteri pula dia pakai ubat darah tinggi. Tapi ada suami yang sabar, yang jenis tenang, jenis penyayang, katalah macam mana pun diam. Duk sengih lagu tu. Tengah duk makan kena beletek, diam. Elok nak masuk bilik kena kunci pintu, tidur di luar. Okey, depan kat balik kampung, depan mak bapak mertua kena hina, tak kata apa. Depan kawan-kawan kena tengking, senyum, tak ada apa. Akak-akak kalau dapat suami jenis ni, seronok reging, bahagia rasa kan, macam anak yang punya dapat suami bodoh. Baik, tetapi memang sewaktu-waktu dalam rumah tangga ada jenis isteri yang mesti dipukul. Dan ini pun rahsia suami rumah tangga yang orang lain tak perlu campuri. Dia akan buat apa pun, dia pulas telinga. Lain kali dengar cakap orang, pulas telinga. Ni orang nasihat tak mau dengar langsung, macam dia seorang pandai. Dia pulas telinga sekali je, bukan sampai putus. Tu je. Okey. Jadi akak-akak kalau suami pulas telinga, ikutlah pulas tu. Kalau melawan sakit pula dia. Jadi kalau tak nak dipulas telinga, dengar cakap suami, hormat pada dia. Kadang-kadang dia cubit punggung, kadang-kadang dia tampar punggung. Lain kali jangan buat pak dia pergi. Tu saja. Macam-macam bentuk pukulan kita tengok ni. Tapi tepat sekali sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, riwayat Abdullah bin Zam'ah, Nabi bersabda, ayadribu ahadukum imra'atahu kama yadribul abda thumma yujami'uha fi akhiril yawm. Apakah patut kamu memukul isteri macam memukul budak, dan pada sebelah malam kamu bersetubuh pula dengan dia? Siang kamu balon dia,
pukul dia, malam berhajat pada dia. Jenis apa kamu ni? Nabi tegur suami macam itu. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak hampir serupa pula dengan hadisnya. Dengan hadis ini, laki-laki yang suka memukul isterinya seakan-akan dipandangnya isterinya itu sebagai budak atau hamba sahaya adalah laki-laki yang kasar budinya. Suami yang kerja pukul isteri itu tanda suami tak baik. Islam tak suruh pukul ya. Pukulan ni dah tak dapat tidak, pilihan terakhir. Baru 2 hari nikah pukul dah. Tu bukan orang baik. Sebab tu anak-anak muda kalau dah bercinta, tengah bercinta pun kena tengking, kena marah, baru bertunang je pun cancel lah. Yang gatal nak menikah pasal apa? Kak dah buat, lantaklah kak buat pun salah, bukan kak yang nak menikah. Kenopi dah ditempah ke saya, tak apa, buat doa selamat, pasang pi lah, nanti ibu rela seorang. Covid gantung sikit benang ke, tali rebel merah ke, Covid kenduri cancel, baliklah orang pun masalah, tak ada masalah apa. Pasal kenopi saja kita nak bising. Kita ni pun adik-beradik kenopi berpuluh-puluh kali pi kenduri kahwin, tak kahwin-kahwin juga, tak ke kenopi ke? Cuba cek kenopi berpuluh kali dia buat kenduri kahwin, dia tak menikah ke? Ada orang jenis tu pi kenduri kahwin rajin berpuluh kali, tak nikah-nikah juga. Dia pun saudara mara kenopi juga. Jadi masalah dia ialah kalau tengah bertunang tu pun kita jadi masalah, putuskan. Bayangkan kalau dah kahwin nanti, waktu bertunang pun dah beletek, ngomen tak habis-habis, cancel lah. Hari ni cikgu kalau beletek kat budak-budak kena hukuman cikgu. Sian, nak didik budak-budak macam mana? Sampai beletek tak boleh, berdiri atas kerusi tak boleh, berdiri di padang tak boleh, berdiri dalam kelas tak boleh, jemur tengah panas tak boleh. Sekarang ni pukul tak boleh, rotan tak boleh, cubit tak boleh. Last sekali beletek kat budak sekolah tak boleh. Nah, mesti hak buat arahan tu dulu kecil-kecil kena beletek. Pas nikah pula isteri buat beletek pula, dia pun buat undang-undang tak boleh beletek pula. Apa nak jadi Malaysia ni? Hak dilantik jadi pemimpin semuanya IQ rendah. Bayangkan betapa meraknya budak ni, betapa besok melawannya budak-budak ni. Dah lah bertahun tak menghadap cikgu, belajar depan komputer, bila nak pandai? Tak ada berhadapan dengan cikgu. Cikgu tak boleh buat contoh, cikgu tak boleh ajar bersemuka. Bertahun dah boleh semuka pula, beletek tak boleh. Kenapa tak buat kerja sekolah Aiman? Malas. Bagus, baik, kita teruskan muka surat sebelah. Seronok dah budak. Dulu tak buat kerja sekolah, tak pergi sekolah, mak yang buat kerja sekolah. Sekarang seronok, cikgu tak boleh beletek, guru besar tak boleh beletek, buat perhimpunan sekolah. Okey, besok ini baik perhimpunan tamat. Seronok jadi budak-budak sekarang. Silap tuan-tuan pilih pemimpin ni. Baik, kemudian dengan hadis ini dia kata, padahal isteri bukan budak, bukan barang benda, tetapi manusia dan teman hidup. Pasal apa yang nak pukul?
Isteri adalah manusia dan teman hidup. Kita datang kelas berdua ni seronok. Sarapan berdua, naik kereta berdua. Suami masuk pintu A, isteri masuk pintu B. Jalan sama-sama, bye-bye. Macam tak jumpa balik. Cara nak duduk tu, bye-bye. Ui, seronoknya. Tengah-tengah belajar tu, suami tengok isteri, isteri tengok suami senyum. Ui, seronoknya. Isteri punya berbangga lah suami senyum kat dia. Padahal sebelah isteri tu janda. Berhati-hatilah kak, anda mampu mengubahnya. Seronok kan berdua. Pergi Langkawi berdua, pergi masjid berdua. Itulah nama dia teman hidup. Semayang bersama-sama, jalan sama-sama, jogging sama-sama, pergi pasar sama-sama. Dia bukannya hamba, tempat nak terajang, tempat nak paksa buat kerja. Kemudian, maka setelah memperhatikan sabda Nabi tadi, sudah bertambah jelaslah apa maksud pukul. Nampak tak? Maknanya pukulan ni bukan sewenang-wenang boleh buat. Bukan sak-sak nak pukul, sak-sak nak pukul. Suami ni kena didik isteri, sayang isteri, belai isteri dia sebagai teman hidup. Rasa tak berapa cantik, pergi hantar make up. Rasa tak berapa pandai masak, masuk kelas, pergi hantar kat chef. Macam-macam chef ada. Pergi masuk kursus dekat Mara, belajar masak. Rasa isteri ni kurang adab, masuk kelas pengajian. Rasa isteri ni kurang ilmu, cari guru, didik isteri dia. Ni dia nama suami. Kalau isteri ni tak pandai hormat mak mertua, ajar dia. Panggil siapa-siapa yang boleh ajar. Isteri ni tak pandai berhias, duduk di rumah pun selekeh, panggil orang macam mana ajar. Beli kasut kat dia. Ni jalan duk mengingkang dalam rumah ni bahai. Gelak mengilai ni, orang ingat Pontianak. Siapa tu gelak mengilai ni? Tegur dia, jangan gelak macam tu, takut orang. Bukan kata orang lehau. Abang pun takut tengok hang gelak tu. Oh, dia pun takut. Benda tu boleh diajar. Jangan pula akak-akak ni pula nak buat kata ustaz ini memang perangai saya macam ini, nak buat macam mana daripada dulu memang gelak macam ini. Boleh diajar, sebab tu gelak jangan sampai nampak nak tekak. Bila nak gelak tu tutup mulut. Ini hasil gelak tanpa peha orang. Sebab tu orang tak mau kawan dengan dia. Gelak je, hasil gelak je. Kedebung makcik tu. Tak cukup paha ditolaknya orang, jatuh tangga macam ni. Benda tu boleh diubah. Baik, bukannya sama-sama hampuk gelak macam tu tanpa kamu orang. Oi, tak boleh suami cakap macam tu. Gelak bukan menyakitkan, cuma adab tak ada. Baik, sudah bertambah jelas pula apa maksud keterangan Ibnu Abbas. Pukul dengan sikat sakit tak? Tak. Bukan pukul dengan kayu, abang oi. Abdullah bin Abbas kata pukul dengan sikat gigi, berus gigi. Nampak? Orang perempuan bila dengar kata berus gigi, tak sakit, tak apa. Bukan Islam ni suruh pukul, dia ambilnya kayu mok, balun dengan kayu mok. Bukan sepak dengan kaki. Dia terajangnya isteri dia, jatuh tangga tingkat bawah tu, golek gedebuk jatuh. Bukan macam tu. Ataupun pukul dengan tongkat kecil.
Ada setengah kata lidi tu. Lidi kita nyapu sampah sebatang tu. Ambil satu batang, seurat dia tu, sebilah dia, itu je. Ada yang kata ambil kain, digulungnya kain tu, kain saja, selendang tu, tak payah sakit lah. Tujuan dia apa? Orang perempuan ni kalau lah suami buat macam tu, terasa dia, terasa macam tadilah, kalau tinggal tempat tidur terasa. Pukul 12 tak ada, pukul 1 tak ada, pergi mana pula orang tua, hantar mesej, abang kat mana? Abang tak balik. Kenapa tak balik? Engkau sendirilah tahu kenapa aku tak balik. Okey, bye. Malam tu isteri gelisah, nyanyi lagu Ahmad Jaih tu. Sepanjang malam gelisah menanti Dinda, duk menyanyi kat pintu. Jadi hantu kat 5. Apa salah aku, laki aku tak balik? Aku kasar tang mana? Dia mula lah. Lagi hantar balik lah abang. Ya, minta maaf. Ya tak payah, kata lelaki dia. Okey, itu dia. Setengah orang perempuan dia halus, tak tidur sekali pun dia terasa sangat dah. Ya, minta maaf. Setengah orang perempuan eloklah tak balik, lagi bagus tak balik. Ada jenis macam tu. Tak makan saman dia makan saman dengan pukul. Nak pukul pula, dia ajar pula. Abdullah bin Abbas kata dengan berus gigi, dengan lidi. Bukannya pukul sampai luka, bukan pukul sampai lebam, bukan pukul sampai berdarah, sampai bengkak otak, gegar otak, patah tulang. Bukan. Haram macam tu. Dan bukan sebagai memukul budak. Amat hina lah engkau, pagi-pagi engkau pukul, kau sepak terajang laksana macam pukul hamba. Malam hari kau datang lagi kepadanya minta dibawa tidur. Zalim punya laki ni. Dalam hal ini bertemu pula hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Ummu Kalsum bin As-Siddiq, saudara perempuan Aisyah. Bahkan memukul isteri itu hanya dibolehkan Nabi kalau amat terpaksa. Dalam hal yang sangat terpaksa itu pernah juga ada kejadian yang menyampaikannya kepada Nabi. Maka bersabda Nabi, walan yadriba khiyarukum, orang yang baik-baik di antara kamu niscaya tidak akan memukul isterinya. Dia takkan pukul isteri dia, melainkan kalau dah terpaksa sangat. Pendeknya, peraturan Allah itulah yang amat baik. Ada keizinan memukul kalau sudah terpaksa. Tetapi ingat, orang yang baik-baik, yang berbudi tinggi akan berupaya supaya dapat dielakkan memukul, walaupun isteri itu nusyus macam mana pun, jahat macam mana pun isteri. Suami tak angkat tangan, dia tak angkat tangan dia pada isteri dia. Pasal apa? Isteri itu tempat untuk dia bermanja, berkasih. Walaupun mulut isteri dia jelabah, mulut jahat, dia sabar. Agak-agak tak sabar, dia start motor, dia duduk tepi kedai, tepi longkang, tepi sungai, pergi masjid, supaya mengelakkan pergaduhan. Itulah gunanya motor kapcai. Senang kalau bergaduh, start motor jalan. Tapi ada orang cadangan dia supaya diharamkan motor kapcai. Bodoh punya cadangan. Sebab tu Malaysia ni dipimpin oleh orang bodoh-bodoh. Adakah patut motor kapcai tu disuruh ditarik daripada pasaran sebab membawa kematian yang banyak?
Dia suruh pakai kereta, pakai motor besar. Yang tu jarang aksiden. Motor kecil ni banyak aksiden, banyak mati. Dia suruh tarik balik daripada pasaran. Tu kita hak miskin ni nak pakai apa? Nak pakai motor besar. Sebiji RM1. Sebiji rumah tu. Nak angkat kita pula ketin pun halus. Nak angkat motor besar kedabak tu lagu mana? Bodoh lah orang kita ni. Malang nasib Malaysia ni. Dapat orang universiti pun bodoh kan. Apalah. Hak mana hak jadi orang susah punya kemudahan, yang tu lagi nak disusahkan. Apa di Malaysia ni orang kaya saja kan boleh hidup, orang miskin tak layak hidup. Pakai motor kakcai pun salah. Dia kata boleh bawa banyak kematian, patut kena haramkan. Tak mau haramkan gula. Gula tu lagi banyak menjadikan orang mati. Cuba tengok hak potong kaki tu, kencing manis. Pasal apa? Pasal gula. Patut yang kena haram tu gula. Gula putih tu. Jantung banyak dapat pada kencing manis, potong kaki, potong jari, mata buta. Puncanya apa? Gula. Patut gula tu lah kena haramkan. Pasal apa tak haram? Sepah lagi, jadi kaya pula tokek gula. Antara orang yang paling kaya di Malaysia tokek gula. Bila ramai pula kencing manis, siapa jual ubat laku dah? Laku pula lah. Lagi banyak kaki potong, lagi untung dah. Yang tu tak nak haram. Motor pula diharamkan. Orang nak hantar anak pergi sekolah, orang nak pergi motong getah. Jarang orang naik perdana, Honda Civic pergi motong getah. Motor kapcai itulah orang kampung duk bawa padi, bawa getah sekerap, bawa isteri lah pergi bekan Selasa. Naik motor dua orang lelaki bini pergi market, pergi surau. Malang kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan lantiklah saya jadi menteri, senang tuan. Baik. Dalam hal ini, pendeknya dia kata, dan tidaklah benar sama sekali kalau memukul itu diizinkan kalau laki-laki telah diakui sebagai pemimpin. Jadi dia kata pukulan ni benda hak last sekali, dah tak dapat tidak. Tu pun adalah kalau dah terpaksa dengan syarat-syarat yang ketat. Sebagaimana sikap Nabi itu sendiri, beliau kurang senang jika ada yang mempergunakan kesempatan memukul isteri. Sebab baginda sendiri pun tak pernah memukul isteri-isteri baginda. Maka pihak perempuan pun berusahalah dengan budi bahasanya supaya suaminya tidaklah mengajarinya jangan sampai dipukul. Jadi kalau orang perempuan tak nak dipukul, jadilah isteri solehah, tak ada dipukul dia. Abdullah Abbas memberikan tafsir lagi, pukullah tetapi jangan menyebabkan dia menderita. Nampak tak? Tak boleh. Atta' berkata, pukullah dengan siwak kayu sugi. Tuan-tuan tengok kayu sugi, sakit tak? Panjang mana kayu sugi? Tak sampai sejengkai. Nak pukul macam mana? Kayu sugi ni bukan macam kayu golf, boleh pusing ke belakang, bam bagi sekali. Kayu sugi tu panjang dia macam beruh gigi, tah pendek lagi apa? Ambil dia ketuk sikit je, memang tak sakit pun. Jangan salah faham pukul di sini macam yang kita sebutkan tadi, berdarah, lebam, patah, riuk, luka. Lalu ulama fiqh mengatakan jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan berbekas, berlebam, dan jauhi memukul muka, kerana mukalah kumpulan segala kecantikan. Dan hendaklah berpisah-pisah pukulan, jangan hanya pukul di satu tempat.
dan jangan menyakitkan. Bahkan ada pukulan, ulama fiqh berkata pukul saja dengan tongkat yang dibalut dengan kain, jangan dengan cambuk dan jangan dengan tongkat. Nampak tu? Itulah cara dia bagi isteri yang dah terlalu nusyus, yang tak dapat tidak, terpaksa dilakukan hukuman. Jadi kita akan sambung lagi tahap memukul isteri ini pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pergi hospital.